Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini jawab salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, cikgu. Cik. Okey, hari ini kita akan buat, standard kandungan 8.3 iaitu vektor dalam satah kartes. Okey, kemudian kita akan pergi pada kandungan asas 831 mewakilkan vektor dan menentukan magnitude dalam satah kartes. 832 memelihara dan menentukan vektor unit. Kemudian melaksanakan operasi aritmetik ke atas dua atau lebih vektor. Operasi aritmetik ni ialah penambahan dan penolakan vektor lah. Tapi istilah dia berbeza apabila kita lakukan vektor dalam satah kartes. Satah kartes ni tahu kan apa? Tahu. Cartesian tu lah satah Cartesian yang awak buat sistem koordinat tu, koordinat geometri tu kan. Macam tu lah dia Tapi kat sini kita akan jadikan dia vektor. Okey, contoh. Awak ada koordinat 1, 3 koordinat titik A 1, 3. Okey, jadi koordinat itu sebenarnya ialah vektor koordinat ni ialah vektor sebenarnya dia bergerak sebenarnya vektor ni mesti kuantiti yang ada arah dan juga magnitude. Kalau kita tengok ni dia statik je kan, dia mesti ada arah dan magnitude. Arah dia macam mana pula cikgu? Okey, sebenarnya 1, 3 ni, koordinat 1, 3 ni kita baca daripada origin, asalan. Origin kita sebut ni origin O, asalan. Okay, so kita sebenarnya ialah 1, 3 ni ialah dia bergerak daripada O, dia bergerak daripada O. Jadi inilah dia vektor dia. Itulah dia vektor dia. Okay, so kalau kita tengok kat sini, vektor kita bermula dengan huruf O, berakhir dengan huruf A. Jadi dia adalah vektor O, A. So vektor mesti ada arah lah. Itulah dia. Arah dia daripada O pergi ke A. Skala dia pula macam mana? Skala dia pula macam mana? Skala dia kita tengok pada dia punya ni koordinat dia. 1, 3 koordinat X1, koordinat Y3. Jadi untuk vektor skala pada paksi X kita label sebagai I Jadi kalau dia 1 je maknanya 1I lah ataupun I sahaja. Kemudian paksi Y-nya ialah 3. Jadi 3J. Macam tu paksi Y-nya dia punya skala ni kita tandakan sebagai huruf J. So maksudnya I ni ialah pergerakan secara mengufuk. J ni ialah pergerakan secara mencancang. Maknanya dia bergerak 1 unit secara mengufuk dan 3 unit menegak. Kalau dia positif, dia bergerak ke kanan secara mengufuk. Kalau dia 3 tu positif, kalau 1 ni negatif, dia bergerak ke kiri. Kemudian kalau pada paksi Y pula, 3 ni positif dia bergerak ke atas, kalau dia negatif dia bergerak ke bawah. Sekarang kita combine, kita gabungkan 1, 3, maknanya dia bergerak 1 unit ke kanan, 3 unit ke atas. So 1 unit ke kanan, 3 unit ke atas. Jadi itulah dia kedudukan dia. Dia kalau awak belajar matematik moden ni dia macam translasi. Translasi itu sebenarnya ialah vektor. Translasi itu sebenarnya ialah vektor. Ini pun memang vektor juga. So untuk vektor pada satah kartes kita boleh tulis dalam dua bentuk. Yang pertama dalam sebentuk sebutan I dan J. Yang kedua dalam bentuk vektor lajur. Ni namanya vektor lajur lah. Kalau dalam istilah matematik tu translasi kan. Kalau biasa tengok ni translasi 1, 3 maknanya dia bergerak 1 unit pada paksi mengufuk, 3 unit pada paksi mencancang. Mengufuk tu ada dua arah, kiri dan kanan. Kita tengok pada nombor ni, kalau nombor ni positif, kanan lah. Kalau nombor ni negatif, kiri. Kemudian mencancang ni pula ada dua arah, atas dan bawah. Jadi kalau dia positif 3 maknanya gerakan dia ke atas. Kalau negatif 3 maknanya gerakan dia ke bawah. So itulah dia vektor pada satah kartes. So vektor ni macam biasa ada kuantiti, dia ada arah dan juga dia ada magnitude. Okey, so kita pergi kepada buku teks kita Okay, so buka buku teks matematik awak. Okay, awak punya syllabus ni itulah belum lagi panjang lagi sebenarnya ni. Awak baru masuk bab 8, ada 11 bab lagi, ada 3 bab saya kena kejar ni tapi tak apa, tahun depan sekolah sampai bulan 3. Tahun depan ada lagi 3 bulan sekolah baru awak naik tingkatan 5. Jadi kita kena manfaatkanlah masa tu Okey, so kita pergi kepada 8.3 vektor dalam satah kartes. Ni Okey. Ni saya dah tunjukkan tadi lah ni. Okey So vektor yang bermagnitude 1 unit
dan selari dengan paksi X dipanggil sebagai vektor I. Inilah dia vektor I. So maknanya dia selari dengan paksi X. Gerakan dia ialah mengufuk. Dan ditulis sebagai I10 lah. I1 je lah magnitude dia 1. Vektor yang bermagnitude 1 ini selari dengan paksi Y disebut sebagai vektor J. Kita gunakan IJ. Okey, untuk level awak, sata kartes awak dua matra lah. Dua matra ataupun dua dimensi kan. Dua matra. Bila awak dah masuk nanti universiti, awak punya sata kartes awak tiga matra, tiga dimensi. Ada satu lagi paksi Z. Macam ni. Paksi Z. Dia tiga. Dia tiga dimensi ni, dia terkeluar ni. Dia 3D ni, 3D. Dia 3D. So kalau vektornya pun ada. Pun nanti ada vektor tiga dimensi juga I, J dengan K. Tapi tu di luar silibus lah Saja je nak bagi tahu awak dulu. Saja nak menakut-nakutkan awak dulu Tak ada dia bukan nakutkan pengetahuan tambahan sahaja So untuk level awak menengah tingkatan 4 ni awak hanya belajar dalam dua matra je lah, X dan Y. Okey, so X maknanya vektornya diwakilkan oleh huruf I, pergerakan secara mencancang diwakilkan pada paksi Y itu diwakilkan dengan huruf J. Ini tadi contoh saya dah tunjukkan. Koordinat titik B XY ini, koordinat dia B XY So vektor kedudukan vektor B relatif kepada titik O. Yes. Dia mesti dibaca daripada titik O. Dia mesti sebab dia bergerak daripada O pergi ke B. So apa-apa hal dia akan baca daripada origin. O tu origin asalan dia, origin dia So dia baca daripada titik O, 0, 0. So vektornya mesti bermula dengan huruf B sebab vektor dia mesti ada arah dia tahu. Arah dia tu kena ada lah, daripada mana ke mana. So daripada O pergi ke B. Dan vektornya ditulis, boleh tulis dua cara, sama ada dalam sebutan I dengan J ataupun boleh tu dalam bentuk namanya ni vektor lajur. Vektor lajur XY. XY tu kita ambil dia punya skala sahajalah ataupun koordinat dia sahaja. Okay, magnitude dia pula macam kira teorem Pythagoras. Berapa ni X kuasa 2, ni lah dia Y kuasa 2. Dapatlah dia punya OB. Gitu So dia punya magnitude dia. So soalan macam kita kira dia punya teorem Pythagoras. Okay. Contoh. Diberi titik A 1, 2, B negatif 4, 5, C 8, negatif 3, D negatif 7, 4. O ialah asalan, origin pada sata kartes. Ungkapkan vektor-vektor OA, OB, OC dan OD dalam bentuk pertama vektor lajur, kedua dalam sebutan IJ. Okay, senang aja. So kalau OA kita tengok dia ambil je koordinat dia ni. Koordinat dia ialah 1, 2. Jadi kena tulis vektor dia OA. Mesti vektor O pergi ke A dia mesti relatif dengan O. Walaupun koordinat dia A sahaja, vektornya mesti ada dua huruf kat sini sebab dia arah daripada O pergi ke A. So dia suruh pertama kita kena buat dalam sebutan lajur XY ni. So maknanya 1, 2. Gitu. Okay. Kemudian OB. OB. Senang je lah kan. Berapa? Negatif 4, 5. Tengok sini ni ada koordinat negatif. So maknanya dia ke kiri. Dia bergerak ke kiri 4 unit. Kemudian ke atas 5 unit. Okay. OC pula. OC kita tengok sini koordinatnya ialah 8, negatif 3. So dia punya vektornya ialah 8, negatif 3. Kena tulis ikut tertib dia. X mesti di atas, Y di bawah. Jangan 2, 1 terbalik. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia kena ikut tertib dia. Dia tak boleh sebarang-sebarang je. 2 ni awak letak di atas, 1 ni awak letak di bawah. So, salah kat situ. Okey, so last sekali ialah vektor OD. OD sama dengan negatif 7, negatif 4. Tak ada per dia bukan pecahan tau ni. Takut dia awak buat per macam ni. Salah. Dia tak ada per. So dia negatif 7, 4. So dia adalah pergerakan sahaja daripada sepanjang paksi X dan sepanjang paksi Y. Okey, itu. Jadi yang kedua, kalau kita nak tulis dia dalam bentuk I dengan J pun boleh juga. Just transfer saja. I ni tambah je huruf, 1 ni tambah je huruf I, 2 ni tambah sahaja huruf J. So, I tambah 2J untuk OA. Okay, untuk OB pula, negatif 45, jadi negatif 4I tambah 5J. Senang saja. OC 83, jadi 8I tolak 3J. Kat sini tengok negatif dekat 4, so negatif 4I lah. Negatif dekat 3, so pastikan sini negatif lah. Negatif 3J. So kalau OD dua-dua negatif, so negatif 7I tolak 4J.
Macam tu. Okay, so kaedah ini pengetahuan yang pertama ialah menulis terlebih dahulu koordinat kepada vektor. Kita tulis cara menulis dalam bentuk daripada koordinat kepada dalam bentuk vektor. Okay, lepas ni kita cuba selesaikan pula. Okay, cuba tengok contoh 14. Okay, Raja di sebelah menunjukkan vektor A, B, C, D dan E pada suatu satah kartes. Okay, tu dia punya vektornya A, B, C, D, E. Telah dilukiskan di dalam satah kartes dia. Ungkapkan vektor dalam sebentuk xi tambah yj dan xy. So dia suruh kita tulis dalam dua bentuk vektor ini. Okey, dalam dua bentuk vektor ini. Okey. Macam tu Okey, so kita tulis dulu vektor A. Macam mana ni nak baca cikgu? Tadi kita kalau ada koordinat kan? Kalau kita ada koordinat, bolehlah kita baca lah. Ni tak ada koordinat ni. Ni tak ada koordinat. Macam mana kita nak baca tu Okey, so first kali saya fokus pada vektor A. Saya zoom ke besarkan A ni Okey, tengok betul-betul So awak tengok anak panah, awak daripada sini pergi ke sini. So mula di sini, ni terminal dia lah. Sekejap. Terminal tu, sekejap. Kalau mula tu kita start, kita kalau hijau, mula hijau, berhenti merah macam traffic light lah. Okey, so dia bermula dekat hijau, kemudian terminal dia dekat warna merah ni So dia bermula dekat titik hijau ni, kemudian dia berhenti dekat titik merah itu. So awak mesti bermula di sini. So kalau kita perhatikan dia daripada sini, kita dulu mesti pergerakan kita mengufuk dulu selari dengan paksi X. Okey, so sini. So kita bergerak 1 2 3. 3 unit So kita bergerak 3 unit ke mana tu? Ke kiri ke kanan? Kanan. Kanan 3 unit ke. So kalau 3 unit ke kanan maka dia positif. 3 unit ke kanan maka dia positif. Okey, kemudian diikuti dengan gerakan mana punya cursor? Gerakan selari dengan paksi Y ataupun mencancang. 1 2. Ke mana tu dia gerakkan 1 2 tu? Atas. Ke atas kan? So tu dia. 3 2. Okey, kalau kita nak tulis dia dalam bentuk I dengan J, boleh? Senang aja. 3I tambah 2 J. Macam tu dah dia. So itu ialah vektor A. Ni dia. So kita dapat jawapan dia. Macam tu. Okay. So itu untuk vektor A. Sekarang kita fokus pada vektor B pula. Okay, vektor B. Vektor B, saya mula gerakannya dekat sini warna hijau, berhenti dekat warna merah. Okey, so ingat gerakan dia pertama sekali mesti selari dengan paksi X dulu Gerakan dia pastikan selari dengan paksi X. So daripada hijau ni, saya gerak ke kanan ke bawah? Yang pertama sekali, perlu gerak ke kanan dahulu ke bawah dahulu? Ke kanan dahulu ke kanan dahulu. Mesti pergerakan yang pertama selari dengan paksi X. 1, berapa unit? Ke kanan tu berapa unit? 1 2 3 4. Jadi sekarang saya buat vektor laju dulu senang. 4. Kemudian 4 tu ke kanan kan? Ke kanan tu maka positif. Okey, kemudian kita sambung gerakan kita ke bawah selari dengan paksi Y pula. Berapa unit ke bawah tu? 1 2. 2 unit ke bawah. Okey, kan 2 unit ke bawah kan? So kalau ke bawah negatif. Negatif 2. So kita dapat vektor B ialah bersamaan 4 negatif 2 ataupun B bersamaan dengan 4I tolak 2J. Sebab dia minta soalan ni suruh kita tulis dalam dua bentuk tu Pertama dalam bentuk lajur dan kedua dalam bentuk I dengan J. So B dia itulah dia. Mana B? Ni dia. 4I tolak 2J ataupun 4 negatif 2. Okey, C pula. Okey, C pula kejap. C pula. C yang ini, saya zoom sebesar. So bermula di sini, berakhir di bawah. Okey, kalau kita perhatikan daripada hijau pergi ke merah ni, dia tak ada pergerakan selari dengan paksi X, betul tak? Ada tak pergerakan selari dengan paksi X? Tak ada kan? Okey, kalau tak ada, maknanya pergerakan selari dengan paksi X kosong.
Dia tak ada kan, tak ada gerakan yang selari dengan paksa X. So dia tak ada tak ada. Jadi kosong. Kemudian dia bergerak ke bawah. Berapa unit? 1, 2, 3. 3 unit jadi ke bawah, so negatif 3. C dia ialah kosong, negatif 3. So vektor dalam sebutan I dengan J dia ialah C sama dengan kosong I tolak 3J. Perlu tak tulis I ni kalau dia kosong? Tak perlu. Tak perlu. Kosong je tak payah tulis. Kosong tak tulis. So 3J sahaja. Macam tu lah dia. Ni 3J sahaja. Macam ni lah dia. Tapi kosong, kalau vektor laju kena tulis ni kosong. Kosong negatif 3. Awak jangan negatif 3 je macam ni kan. Yang ni awak biarkan tak tulis apa-apa. Kena tulis kosong Tapi bila dalam sebutan I dengan J tak perlu. Dalam sebutan I dengan J tak perlu tulis. Okay. Itu contoh-contoh untuk beberapa vektor. Okay, kita try pula seterusnya D. Yang D ni terbalik. Okay, so D. Terbalik tu macam mana tu? Okay, kejap. Mula di sini, berhenti kat sini. Okay, so D. So kalau kita perhatikan, ada tak pergerakan? Okay, pergerakan sepanjang 4CX ada. Okay, D. Berapa unit? Berapa pergerakan sepanjang 4CX lari dengan 4CX? 3 unit ke kiri kan? So kalau ke kiri kita tulis apa? Negatif. Yes, negatif 3. Ada tak pergerakan selari dengan 4CY? Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada, kosong. So negatif 3, kosong. Bila kita tulis dalam vektor lajur, kosong tu kita kena tulis. Tapi bila kita transfer ataupun ubah dia dalam bentuk I dengan J, tak perlu tulis kosong ni. Jadi negatif 3 I sahaja. Macam tu Okey, tu antara contoh-contoh lah So yang E ni awak dah boleh nampak lah ni. Awak dah boleh faham lah macam mana kita nak dapatkan vektor pada satah Cartesian So ingat beza antara pertama sekali yang kita belajar tu vektor yang hukum segitiga, hukum poligon, hukum segi petua segi empat tu kan. Itu bezanya dengan vektor pada satah Cartesian ni. Satah Cartesian dia gunakan I dengan J. Manakala vektor pada yang biasa tu tak guna I dengan J. Dia guna huruf lain lah. X, Y, P, Q, R, S dan macam-macam huruf lagi I dengan J eksklusif untuk vektor pada satah Cartesian sahaja. Yang menggunakan sistem koordinat. Yang ataupun yang grid-grid lah macam ni yang menggunakan sistem koordinat. Okey, so kita pergi kepada ada soalan B lagi magnitude dia. Kejap lagi kita buat. Okey, kita try latih diri 8.7. Okey, 8.7. Ni senang aja ni lah, tak payahlah. Ini congak ajalah Okey. So kita tengok kat sini, ungkapkan OA, OF, BC. Ada BC ni. Ada BC lah, kena buat juga ni. BC, FA, DE, DO dalam bentuk XI dan juga YJ. Okey, so senang saja. Pertama kita buat yang ada O dulu. Sebab yang O ni kita just ambil dia punya koordinat saja. OA, pergi cari koordinat A. Tolong bagi tahu saya apa koordinat A? 2. Ya, betul. 2. Okey, so koordinat A ialah 2. Kejap saya pun tak keluarkan buku pula. Okey, ni apa ni? Latih diri 8.7 Okey, buat sekali, buat dalam buku latihan. Nanti awak kena ni saya naik sekolah nanti saya nak tengok semua ni latihan ni. Latih diri 8.7. Okey Buat sekali. Senang aja. Dalam kelas ni kalau awak follow je, saya suruh buat, awak buat situ je. Siap maknanya. Saya tak buat kerja-kerja bertangguh ni. Jangan buat kerja-kerja bertangguh. Nanti kan masalah nanti. Awak pun banyak lagi benda nak kena study kan. Okay, so latih diri 8.7. So dekat sini A. Okay, dia minta kita tulis dalam sebutan I dengan J. Okay First kali ialah dia suruh minta kita tulis dalam sebutan I dengan J. Okey, baiklah. Sekarang kita baca kita punya koordinat A ni Okey, so maksudnya kalau vektor bermula dengan huruf O, kita tak payah pening-pening, hanya baca sahaja dia punya koordinat. Sebab vektornya bergerak daripada O, relatif dengan O. Dia ibarat macam bermula dengan O,
berakhir dengan A. Nanti vektornya ni lah. Vektor A. So tengok berapa unit dia bergerak ke kanan, berapa unit dia bergerak ke atas. Kita baca saja pada koordinat dia. So koordinat dia 2, 2 kan. Jadi maknanya apakah vektor dalam sebutan I dengan J dia? 2I tambah 2J. Pandai. 2I. So tulis OA sama dengan 2I tambah 2J. Mudah kalau vektor tu relatif dengan O. Kalau dia O, just baca sahaja dia punya koordinat. Okey, siap. Yang kedua ialah OF. OF. So OF, cari koordinat F. Mana koordinat F ni? Oh ni ha. Tolong bacakan saya apakah koordinat F? 0, -8. 0, -8. Betul. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Tengok Negatif 8, betul-betul. kosong. Terbalik tu. Negatif 8, 0. Hati-hati bila tengok koordinat ni. Nampak macam simple je kan. Dia terletak dekat paksi X tu. Bila terletak dekat paksi X, maksudnya X yang ada nilai. Y yang tak dinilai kan. Memang tengok ni. Nilai negatif 8 tu ialah nilai X. So mesti nilai X tu negatif 8. So negatif 8, 0. Jadi bila saya nak tulis dalam bentuk vektor lajur. Vektor lajur pula. Vektor apa benda ni? Vektor dalam sebutan I dengan J. Apa dia? Ni koordinat dia. Negatif 8, 0. Jadi kat sini? Negatif 8I tambah J. Negatif 8I tambah J. Betul tak? Negatif 8I. Negatif 8I saja sebab dia punya J je ni kosong. Dia punya koordinat koordinat Y dia ni kosong. Bila koordinat Y kosong, kita tak boleh lah. Tak boleh tulis. Sebab kalau awak buat negatif 8I tambah J kan, kalau tu negatif 8I tambah J, maksudnya koordinat dia ialah negatif 81. Negatif 81. Salah dia kosong tu. So bila kosong lah, tak payah tulis. Simple sahaja. Okey. So kita teruslah convert dia jadi soalan B sebab dia nak dua bentuk ni. Pertama dalam sebutan IJ, kedua dalam bentuk vektor lajur. Teruslah. Kalau vektor lajur ni berapa? 2, 2. Bentuk 2 di atas dan 2 di bawah. Okey, kalau OF vektor lajur dia? Negatif 8, 0. Yes, negatif 8, 0. Simple saja So jawapan awak terus buat 2 lah kat situ. Maknanya awak terus menjawab soalan A dengan B tu serentak lah. Gitu. Okey, so baru 2 vektor siap. Ada lagi BC. Okey, BC. Mana BC? Okey, BC. Saya ambil pembaris, saya sambungkan B dengan C. Gerakan dia BC maknanya daripada B pergi ke C. Gerakan dia ialah BC, vektornya ialah vektor sini. Vektornya ialah vektor BC sebab maksud bila dia tulis BC maksudnya daripada B pergi ke C. Arahnya arah daripada B ke C. So sebab tu anak panah saya tunjukkan ke kiri sebab dari B pergi ke C. Okey. Saya tukar warna dekat sini. So dari B. So bila dari B tu dia warna hijau lah. Okey, daripada B pergi ke C. Okey, first kali untuk ni macam mana tadi kita buat? Kita tengok pergerakan yang selari dengan paksi X terlebih dahulu. Tu lebih mudah. Tu lebih mudah. So, berapa unit dia bergerak sepanjang paksi X? 10. 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tapi 10 tu ke kiri kan? Negatif. Yes, 10. pandai. Very good, very good, very good. Okey, kejap. Saya tulis dulu Jadi maknanya saya tulis dulu vektor BC. Okey, confirm lah negatif 10. Okey. Saya buat lajur dulu Yang ni saya buat lajur sebab mudah sikit kalau lajur ni. Kalau dia dalam macam ni kita buat lajur dia lebih mudah. Okey, kemudian negatif 10 lepas tu kat sini dia berhenti, dia sambung gerak ke atas berapa kali? 1. Sekali. Jadi 1 lah. So vektor lajurnya ialah negatif 10, 1. Okey, sekarang kita convert kepada sebutan I dengan J. Negatif 10I tambah J. Very good, very good. Negatif 10I tambah dengan 1J. 1 tak payah tulis lah J je lah. Kalau awak rajin awak nak tulis 1, tulis lah. Tak ada masalah sebenarnya. Cuma 1 tu diberi pengecualian. Awak nak tulis nombornya boleh, tak tulis pun boleh. Kecuali dia kalau nombor 1 tu diikuti dengan pemboleh ubah lah dekat belakang tu. X, Y ke apa benda ke
So tak payah tulis nombor 1. Kalau nak tulis pun boleh, tak ada masalah. Okey, settle. So BC ialah negatif 10, 1 dan dalam bentuk vektor lajur ni, bila kita tulis dalam bentuk I dengan J, dia jadi negatif 10I tambah dengan J. Okey, next. Kita pergi kepada BC siap. FA. Saya kena padam ni semua ni kan, kau tak pening nanti kan. Okey, FA FA. Jadi arahnya daripada kalau kita baca vektor FA ni maknanya daripada F pergi ke A. So ini dia punya garisan dia. Arahnya macam itulah. Sebab dia kata daripada F pergi ke A. Jadi kau jap pensel. Okey, so dari F hijau. Okey saya color-colorkan ni untuk memudahkan awak nak nampak lah nak faham lah pergerakan dari mana ke mana. Kalau awak tak nak color tak ada masalah dia kaedah je ni. Okey, so F pergi ke A. Mula-mula kita tangkap dulu gerakan yang mengufuk. Okey, berapa unit dia bergerak secara mengufuk? 10. 10 juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unit tu ke kiri ke kanan? Kanan. So kanan maknanya positif lah positif. So FA. So awak pun tulis 10. Kemudian gerakan secara mencancang. Sini sambung. Berapa unit? 2. 2 unit ke atas kan? Positif 2. Ke kanan ke atas dua-dua positif. Ke kiri ke bawah dua-dua negatif. Ingat Okey, so kita dah tulis dalam bentuk lajur, dalam bentuk vektor I dengan J. So 10I tambah 2J. Okey ni. Okey. Itulah. Okey, kalau cikgu kita nak jawapan dalam bentuk mana? Bergantung kepada soalan. Kalau soalan berikan jawapan anda dalam sebutan I dengan J, kita tulis dalam I dengan J. Kalau dia nak dalam bentuk vektor lajur, tulis dalam bentuk lajur. Kalau dia tak nyatakan nak mana-mana, terpulang. Awak nak dalam vektor lajur boleh, vektor I dengan J pun boleh. Tak ada masalah. Kita bergantung kepada soalan. Okey, DE. Okey, DE. Seterusnya ialah DE. Mana E? Jauhnya E. Okey. So, sambunglah D pergi ke E. Tapi dia tegak je. Macam tak ada gerakan yang menegak Yang ke atas kan, dia semua mengufuk sahaja D pergi ke E. Okey, kira berapa kotak yang terlibat tu? 14. Kau dah siap D, E. Okey, so 14 lah positif kan? Sebab dia ke kanan kan? Dia ke kanan jadi 14. Ada tak gerakan secara menegak? Tak ada kan? Tak ada. So 14 kosong. Okay, bila kita tulis dalam sebutan I dengan J, kita dapat 14 I sahajalah. Yang kosong ni tak payah tulis. So 14 I. DE. Siap. Okay, last. DO. DO ni ke bawah je. DO. Okay. Ada tak pergerakan sepanjang paksi X? Tak ada. Terpandai. Senang kan nak tengok vektor ni. So tak ada, kosong lah. Ada tak pergerakan sepanjang paksi Y? Oops. Ada kan? 1. Ke mana? Ke bawah. So kalau ke bawah maknanya negatif 1. Yes, negatif 1. Jadi vektornya ialah 0I tolak J. So tolak J je lah. Kosong tak tulis. So vektornya ialah negatif J sahaja. So DO sama dengan negatif J. So boleh faham tak macam mana kita nak convertkan vektor itu daripada sebutan XY dan juga dalam sebutan I dengan J dan juga vektor lajur. Boleh faham kan? Dan kita nak dapatkan dia punya vektor tu. Asalnya hanya diberi koordinat sahaja. Asal diberi koordinat sahaja. Dia bagi titik je lah. Titik-titik ni. Dan koordinat dia lah. Koordinat dia awak boleh baca kat situ. Kemudian kita nak convert dia menjadi vektor. Itulah dia. Okey, soalan nombor 2. Kita cuba jawab soalan nombor 2 Okey, diberi titik A negatif 23, B 58 dan O ialah asalan pada sata Cartez. Cari vektor kedudukan titik B. Vektor kedudukan titik B ni maknanya vektor OB lah. Tengok, dia ada nyatakan tak dia nak dalam sebutan apa? Tak ada kan? So terpulang. Awak nak tulis dalam bentuk lajur ataupun I dengan J. Terpulang. Okey, kejap ni senang aja nombor 2 ni. Boleh ni terus bagi jawapan ni. Okey, jap saya buat nombor 2. Nombor 2 kalau buku awak tu muat ke kanan, awak penuhkan ruang
Saya pun tak sukalah bazir-bazir kertas sebab saya nak tanda pun nanti senang. Biar dia padat pun tak apa sebab nanti awak punya SPM e-marking kan, saya dah cerita kan, banyak kali dah saya cerita. Biar dia jangan banyak sangat muka surat sebab kita nak flip, nak tukar muka surat tu dia loading lambat. Okay, so pack kan tak apa. Yang penting kita nampak awak boleh buat satu sempadan ke, garis ke kan yang menunjukkan ini katalah awak punya kerja yang soalan satu ni terajak sampai ke sini kan. Okey, so awak buatlah kalau awak nak buatlah macam ni kan. Boleh, tak ada masalah. Tak ada, dia tak ada format Dia bukan macam bahasa Melayu kan, mesti buat karangan tu ada alamat apa, dia tak ada masalah. Transisi perubahan soalan daripada soalan satu ke soalan dua, sekiranya ada ruang awak nak manfaatkan ruang tu, tak nak membazir kertas, boleh je. Okey, nombor 2. Okey, macam mana tu? Vektor OB. Okey, koordinat dia telah diberi 58. So, berapa vektor OB? Apa dia vektor OB? 58. Okey, ada pelajar tulis nak tulis 58 macam ni. Boleh, saya terima. Ada pelajar nak tulis 5i tambah 8j pun boleh. Saya okey je dua-dua. So 5i, so boleh. So salah satu lah jawapan tu. Awak nak tulis dua-dua pun tak kisah. Dia tak menjejaskan markah awak. Okey, so OB ialah 5i tambah 8j. Selesai soalan yang pertama. Okey, ni. Ni kadang-kadang budak keliru ni. Hitungkan ni. Maksudnya apa tu? Hitungkan AB. Adakah vektor AB? Tak juga kan? Ada simbol modulus ni yang tegak ni, Ada tulisan tegak ni. Yang tegak ni. Maknanya apa? Dia punya Sorang. Apa? Apa Zalia? Tak dengar. Dia punya apa? Jarak A dengan B. Jarak ataupun istilah dia ialah magnitude. Jarak boleh lah. Betul lah tu, jarak lah tu Dia punya panjang A dengan B tu. Panjang A dengan B tu. Okey. So, mula-mula sekali untuk kaedah vektor. Kalau awak tak nak lukis, ada pelajar dia nak lukis pada sata Cartesian kan. Dia buat sata Cartesian. Saya tak nak lukis. Saya nak gunakan kaedah vektor sepenuhnya. Okey, mula-mula sekali saya perlu cari dahulu vektor AB. Saya perlu cari terlebih dahulu vektor AB. Okey. Sekarang vektor OB saya dah ada 58. Okey, daripada koordinat A negatif 2, 3 ni saya akan dapat vektor apa? Daripada titik A negatif 2, 3 ni saya akan dapat vektor apa? Apa? Vektor apa? Seorang. OS. O apa? OA. Betul. OA. Berapa tu vektor OA? Bukan AO. OA. OA OA. Dia mesti daripada O. Dia mesti daripada O. Negatif 2, 3 ataupun kalau nak buat dalam bentuk I dengan J, negatif 2I tambah 3J. Okey so saya tulis kat sebelah jalan kerja tadi. Okey. Negatif 2, 3 negatif 3 ataupun sama dengan negatif 2I tambah 3J. Okey, sekarang saya dah ada vektor OA, sekarang saya dah ada vektor OB. Macam mana saya nak cari vektor AB? Sama macam kaedah segitiga ke, segi empat ke, poligon ke yang awak belajar sebelum ni. Awak ada vektor OA negatif 2, 3. Awak ada vektor OB 5, 8. Macam mana awak nak cari vektor AB? Ini saya nak guna kaedah vektor sepenuhnya. Saya tak nak lukis. Saya malas nak lukis pada sata Cartesian. Sebab nak kena lukis ni leceh, ambil buang masa. Kita cuba gunakan kaedah vektor sepenuhnya. Macam mana saya nak cari vektor AB? Teorem Pythagoras tak tepat sangat. Sebelum tu. Memang ada teorem Pythagoras. Sebelum. Macam mana? Apa? OA tambah AB sama dengan OB. OA tambah AB sama dengan OB. Siapa tadi yang jawab tadi? Zalia. Betul OA tambah AB sama dengan OB. Macam ni. Betul? Boleh juga.
OA tambah AB sama dengan OB. Dia tengok dia daripada O pergi ke B, tengah-tengah dia kena sama. Tapi kejap, saya nak shortcut terus. AB, so kita tengok kita daripada A nak pergi ke B. So A, B. Tengah-tengah huruf kena sama. Tengah-tengah ni huruf dia kena sama. Apa huruf dia yang sama, yang ada persamaan tu, yang dua-dua ada? O. So AO campur dengan OB. So vektor AB bersamaan dengan vektor AO campur dengan vektor OB. Pastikan AB di sini. So maksudnya bermula dengan O, berakhir dengan B. Tengah-tengah dia tu mesti sama. Tengah-tengah dia tu mesti sama. Okey, sekarang pelajar kita tengok AO. Okey, awak ada vektor OA. OA awak negatif 2i tambah 3j. Ini OA. Sekarang kita nak AO. Apa berlaku kat sini? Balik. Dua negatif tu. Yes. Kita tukar tanda. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Sebab arahnya terbalik. Arahnya terbalik. So kalau AO, maknanya kita terbalik daripada negatif 2i tambah 3j ni. So dia akan jadi 2i tolak 3j. Okey pelajar, saya nak terangkan kat awak kat sini. Bila saya nak gunakan petua segitiga ke macam ni, penambahan atau penolakan vektor ni, saya prefer dalam sebutan i dengan j. Sebab senang saya nak tukar tanda dia. Saya prefer dia dalam sebutan I dengan J. Senang nak tukar tanda. Okey, tambah dengan vektor OB. OB saya ambil je terus ni. Sebab memang kita nak OB kan. Kita pun ada OB. Jadi so kita dapat 5I tambah 8J. Macam tu. So 2I tolak 3J tambah 5I 8J. Okay, mana I dan I kita totalkan, kita tambahkan. Yang ni kita tolakkan. Ini namanya vektor paduan ni. So vektor AB, vektor paduan ni ialah AO tambah OB. So 2 dan 5 tambah jadi 7. 3 dengan 8, tapi 3 negatif. Jadi dia jadi tolak lah. 8 tolak 3 sama dengan tambah dengan 5J. So AB bersamaan dengan 7I tambah 5J. Adakah kita dah menjawab soalan ni? Belum. Kita nak dia punya magnitude. Kita nak dia punya magnitude. So bila kita nak dapat dia punya magnitude, baru boleh kita gunakan teorem Pythagoras. Panjang dia. So 7, maknanya pergerak dia punya vektor dia macam ni lah. Saya lukis 7 unit ke kanan, 5 unit ke atas. Macam tu. So sini 7 unit, sini 5 unit. Jadi AB kat macam tu. AB tu daripada sini lah. Sini. Jadi sini 90 darjah. Jadi kita nak kira panjang dia, kita gunakan teorem Pythagoras. 7 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. Kita gunakan teorem Pythagoras. 7 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. Okey? So baru kita dapat 7 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 7 kali 7 49 campur dengan 25 kuasa 2 25. Okey, kita dapat sama dengan punca kuasa 2 4 74 74 kan? Kan 74 kan? Ya. 74. So 74 boleh je biar je macam tu. Tak payah tukar dia kepada perpuluhan ataupun sebagainya. Biar je macam tu. Latih diri jap saya tengok. Latih diri 8.7 jawapan dekat belakang. Latih diri ini nombor nombor 2. So biar je macam ni pun boleh. Kalau awak nak tukar kepada perpuluhan, dia jadi sama dengan 8.602 unit lah. Salah satu. Yang ini okey, yang ini pun okey. Yang mana-mana lah. Salah satu. So itu cara dia. Ini tanpa kita menggunakan, kita melukis lah. Ini tanpa kaedah melukis. Kita mencari dahulu vektor AB. Dah dapat vektor AB, kita nak cari vektor AB, kita gunakan kaedah vektor paduan. Petua segitiga ke petua ni ke kan. Sebab gambar ajar kita tak ada, kita tak boleh nak cakap petua segitiga. Jadi vektor paduan lah. Totalkan antara AO plus OB. So dapat 7I tambah 5J. Kemudian nak cari dia punya magnitude, kita gunakan teorem Pythagoras. Sebab 7I 5J ni maknanya dia bergerak 7 unit
ke kanan, 5 unit ke atas. Macam tu. Cikgu, okey, macam mana kalau katalah vektor tu A, B, dia negatif. Negatif 7i tambah 5j. 7 negatif. Awak cik magnitude dia macam mana? Sama je. Walaupun dia negatif, dia cuma ke kiri je. Ke kiri, kemudian ke atas. Macam tu je. Dia sama je. Ke kiri 7 unit, ke atas 5 unit. Kita tak berminat. Kalau masa nak kira magnitude dia, panjang dia ni, kan? Masa nak mencari panjang ni, kita tak berminat nak tahu arah dia. Kita cuma nak tahu dia punya panjang sahaja. Arah dia tu tak penting. Jadi, masa nak kira ni, hanya sama je kak. Punca kuasa 2, 7 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Awak tak perlulah tulis negatif 7. Kalau awak nak tulis jugalah, boleh. Tapi dalam kurungan negatif 7 tu. Negatif 7 tu dalam kurungan. Supaya negatif 7 kali negatif 7 jadi 49. Dia sebab tu saya kata sama. Kalau awak nak ambil negatif boleh, tak nak ambil pun tak apa. Sebab last kena kuasa 2 kan juga. Walaupun negatif tu, kita kuasa 2 kan dia jadi positif 49. Itu kalau dia ke kiri. Tak ada masalah sebenarnya, sama je. Sebab bila magnitude tak penting dia punya arah tu, kita nak tahu dia punya panjang sahaja. Okey, settle untuk soalan nombor 2. Kita ke soalan nombor 3. Ni ada gambar rajah. Okey kita baca dulu. Okey, rajah di sebelah menunjukkan 5 titik A, B, C, D dan E pada suatu grid. Okey, ungkapkan vektor-vektor yang berikut dalam bentuk vektor paduan bagi vektor unit I dengan J. Okey, so vektor dalam bentuk vektor paduan Okey. Maknanya dalam bentuk I dengan J lah tu. Dalam sebutan I dengan J. Okey, pertama ialah AB. Cepat ni congak je ni. Apa-apa? 41. Tengok pada gambar rajah. 41. 41. Pandai. 41. Kejap dah boleh congak. Dah pandai dah. Tak, kena tulis I dengan J. 4I tambah J. Sebab dia nak dalam vektor unit I dengan J. Dan sebutan I dengan J. So 4I tambah J. Okey, yang kedua BA. Terbalik. So kalau senang ke ni? Kalau AB dah dapat BA. Negatif 4i tolak J. Yes, negatif 4i tolak J. Senang aja sebab dia dah ada vektor tadi. Kita boleh guna jawapan dekat yang pertama tu sebab BA dengan AB dia songsang aja arahnya. Okey, yang ketiga BC. BC. Ingat daripada B pergi ke C. Negatif I tambah 5J. Negatif I tambah ke? Negatif. Negatif I tu betul. Okey, negatif I tu betul. Negatif I. Ya, patut tambah ke? Sebab dia kan ke bawah kan? Tolak. Tolak berapa? Tolak berapa? 5J. Yes, tolak 5J sebab dia ke bawah Sekali ke kiri, 5 kali ke bawah. Okey, DC. D ni DC, D daripada D pergi ke C. Berapa? 2I. 2I, pandai. Ada 2I dia gerakkan dia ke kanan sahaja, tak ada gerakkan ke atas ke bawah. Okey, bagus. AC. AC ni ada AC. A pergi ke C, daripada atas pergi ke bawah. 3I. Pandai. 3I. Okey. Lagi? Negatif 4J. Yes, negatif 4J. 1, 2, 3. 1, 2. Betul lah, negatif 4J. So, 3I tolak 4J. Pandai. DE. Dia senang ni. 4I. 1, 2, 3, 4. Okey, betul. 4I. Tambah J. Yes. Senang je kan? So, ini vektor pada satah kartis. So, kalau dia suruh awak convert kepada vektor laju, kacang lagi lah, senang kan? Awak tinggal ambil je 4, 1 ke negatif 4, negatif 1, yang 1, 5 dan seterusnya. Okey, nyatakan pasangan vektor yang selari dan huraikan alasan anda. Okey, mana yang selari? Yang selari. Alamak, nak cari yang selari ni licin. Mana yang selari? Ada yang selari? Macam tak ada. AB dengan DE je.
AB dengan DE selari ke? Sekejap saya sambungkan tu. AB. AB dengan DE selari kenapa AB dengan DE selari? Turunan 4I tambah J. Sebab awak tengok AB dengan DE sama dia punya vektor. AB DE. Dia punya vektor dia sama. Jadi kalau dia suruh huraikan alasan anda kenapa? Kerana vektor AB vektor AB sama dengan vektor DE. Dia kalau sama tu maknanya vektor dia selari lah. Selari, segaris, sama panjang dan sebagainya. Kalau dia sama sebiji. Kalau dia sama tu maknanya dia selari. Dia cerun dia sama lah. Macam tu Okey, nyatakan pasangan vektor yang negatif dan berikan alasan anda. Dia negatif. Tadi dah ada tadi ni. Ni Mana vektor negatif? BADE. Ada dah ni. Tak ni lah. Ada ni. Atas sekali ni. ABBA. AB dengan BA AB dengan BA. AB dengan BA dia negatif. Nak pergi vaksin. Okey, siap. Okey, nombor 4. Okey. Ni senang je ni. Nombor 4. Diberi vektor P 3 negatif 4, Q negatif 5, 7 dan R 1, 5. Masing-masing mewakili vektor kedudukan bagi titik P, Q dengan R. So ini vektor kedudukan P, vektor kedudukan Q dan ini ialah vektor kedudukan R lah. Okey, so dia suruh kita tulis vektor PQR dalam bentuk XI tambah dengan YJ. Senang aja. Jadi apa ni? Nombor 4. Siapa dapat jawab ni senang ni. Siapa tak dapat jawab memang nak kena ni. Ini senang gila ni. A. P. Apa vektor P? 3I tolak 4J. Very good. 3I tolak 4J. Kemudian vektor Q. Negatif 5I tolak 7. Yes. Negatif 5I tolak 7J. Ini yang macam bergalun-galun kat bawah ni kena buat itu kena buat tau Kalau tak buat nanti kan salah nanti. R 1, 5. Yes. I tambah 5. I tambah 5J. So itu vektor yang untuk soalan A selesai. Nyatakan koordinat bagi titik-titik PQR lagi senang. Kita just ambil je dia punya vektornya. Apa koordinat P? 3 negatif 4. Pandai. 3 negatif 4. Q? Negatif 5 negatif 7. Yes, negatif 5. Okey, tulis tu dalam bentuk koordinat macam ni lah. Macam yang saya tulis ni bila soalan B dia tanya koordinat, mesti tulis dalam bentuk koordinat. Kalau tulis dalam bentuk vektor laju ke salah lah. So yang R 1, 5. Yes, 1, 5. Siap. A. Okey, B siap. Hitungkan panjang vektor-vektor P, Q dan R. Kita sekarang nak kira dia punya panjang. Magnitude dia So magnitude dia kita tulis macam ni Kalau vektor panjang magnitude P kena tulis macam ni. P ada ni lah modulus. Tu maknanya dia punya panjang. Okey, senang aja macam teorem Pythagoras. Punca kuasa 2 apa nak tulis dalam tu? Tengok je vektor dia 3. Yes, 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. Apa tu? 4 kuasa 2. Apa tu tengah-tengah antara 3 kuasa 2 dengan 4 kuasa 2 ni? Tambah. Tambah. Tanda negatif ni abaikan boleh. Boleh abaikan. Awak nak ambil kalau cikgu saya nak masukkan juga negatif 4 ni boleh, tapi pastikan dalam kurungan lah. Macam tu. Kalau awak nak ambil juga negatif 4 tu, tanda negatif 4 tu kan, awak nak ambil juga, tak ada masalah, boleh. Kalau tak nak buat pun tak apa, sebab dia hanya menunjukkan kedudukan dia sahaja ke bawah. Tapi magnitude-nya sama lah. Okey, berapa tu? 3 kuasa 2, 9 campur dengan 16. 5 lah kan? 9 campur 16, 25. Jadi set 25 dan 5 lah. Okey, Q. Set berapa?
5 Vektor kuasa dia 2 tambah 7 kuasa 2. ya 5 kuasa 2 tambah dengan 7 kuasa 2. Kalau nak ambil negatif 5 dengan negatif 7 boleh tapi dalam kurungan. Okey, set 25 campur 49 sama dengan set 74 tadi. Okey, nak biarkan kalau awak tekan set tu perpuluhan kan, awak boleh biar je lah sebagai dalam sebutan set. Maknanya sama dengan set 74 je. Kalau awak nak tukar kepada perpuluhan pun boleh, tak ada masalah. Tapi 4 angka bererti jangan banyak-banyak. Okey, last sekali R. Set apa? So 1 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. ya, 1 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Jadi set 26 set 26. Jadi kalau awak nak tukar kepada perpuluhan boleh, kalau nak biar macam tu pun boleh. Melainkan tadi yang P tadi ni. Yang ni set 25 kan. Awak tak boleh biar sebagai set 25. Sebab dia boleh ditukar kepada nombor integer. Kalau boleh ditukar kepada nombor integer, kena tukar. Kalau tak boleh, kalau dia punya jawapan tu dalam perpuluhan, boleh biarkan dalam bentuk set. Macam tu je. Okey, siap. So, nombor 4 dah settle lah. Itu sedikit mengenai vektor lah. Okey, so hari ni kita, pelajaran kita hari ni itu je. Memperihalkan mengenai vektor pada sata Cartesian. Okey. So, untuk kelas yang berikutnya nanti minggu depan, kita akan buat vektor unit. Vektor ini senang aja. Vektor yang awak dah dapat tadi tu, bahagikan dengan dia punya magnitude. Senang aja tu. Awak boleh tengoklah contoh ni tadi kan. 4-3 lah vektor tu. Dia punya magnitude dia kita kira macam tadi. Kita buat teorem Pythagoras. Jadi 5. Dapat 5 unit. So vektor unit. Okay. Simbol dia je lah yang agak baru bagi awak ni. Letak. Ada tanda topi ni. Okay. Kalau ini magnitude. Kalau ini vektor unit. Senang aja. So vektor itu bahagikan dengan dia punya magnitude. Vektor unit ni maknanya satu unit vektor. Tu maknanya vektor unit. Vektor yang mempunyai panjang satu unit. Tu saja. Senang lah. Pun dah siap dah cover ni. Cuma nak buat latihan je lah nanti. Tak sempat. Okey. Ada pertanyaan tak mengenai vektor pada sata Cartesian? Tengok tadi macam okey. Semua macam dah terlibat dengan baik. Ada pertanyaan tak? Tak ada. Tak ada. Ada. Kalau awak ada pertanyaan, tanya. Tak ada masalah. Tak ada? Ada? Okey, kalau tak ada, kita tamatkan kelas kita. Sebelum tu, awak isi attendance dekat MyLink tu. Sebab nanti kaunselor nak check tu seorang-seorang tu. Dia nak tanya ni, kehadiran ni. Sebab saya tengok kehadiran hari ni macam 17 orang. 17 orang. Tak full So, isi attendance awak Okey, kalau tak ada, saya tamatkan kelas kita. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, sama-sama.